saya Ahmad Ashraf bin Ahmad Asyari, nombor metrik 13 DEP 18 F2010. Nama saya Muhammad Ismail Bikri bin Muhammad Ibrahim, nombor metrik 13 DEP 18 F2006. Nama saya Muhammad Faiz bin Ahmad Nazlin, nombor metrik 13 DEP 18 F2007. Saya Ahmad Afiq Rahimi bin Ramli, 13 DEP 18 F2003. Saya Muhammad Fahmi Muhammad Sakri, nombor metrik 13 DEP 18 F2005. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Ain Hafizi bin Nordin, bernomor metrik 13 DEP 18 F2011. Prinsip syariah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Dari segi bahasa, syariah bermaksud aliran atau jalan ke arah sumber air ataupun jalan yang lurus. Perkataan syarak yang membawa erti mencipta, menjelas dan menerang jalan-jalan. Dari segi istilah pula, syariah bermaksud segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan sistem-sistem hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Syariah ialah satu aspek daripada isi kandungan agama Islam, iaitu yang berkaitan dengan hukum hakam yang mengatur urusan kehidupan dalam segenap lapangan. Terdapat 5 perkara di dalam prinsip syariah. Pertama, Rabbaniyah. Kedua, Wasatiyah. Ketiga, Tawazun. Keempat, Mizan. Dan kelima ialah Mutlak dan Murunah. Rabbaniyah, ketuhanan. Syariah Islam adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peraturan dan hukum yang terkandung di dalamnya menepati kehendak dan fitrah semula jadi manusia. Segala kandungannya yang meliputi aspek akidah, ibadah, muamalat adalah sesuai dengan keperluan manusia. Alam yang terbentang luas dengan segala khazanah di dalamnya boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ciptaan alam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai khalifah tertakluk kepada peraturan alam miliknya. Wasatiyah, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana. Tiada ekstrim kepada yang berlebihan atau berkurangan. Boleh berlaku dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya, solat fardu hendaklah dilakukan secara berdiri, namun ianya diberi kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara, mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Contohnya, antara kaya dan miskin, maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Tawazun, keseimbangan. Keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungannya adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan akhirat. Contohnya, manusia diminta untuk mencari rezeki bagi menyara hidup diri dan keluarga. Dalam waktu yang sama, rezeki tersebut hendaklah dicari secara halal, baik dan dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Impaknya, di akhir bulan, seseorang bukan sahaja memperolehi gaji, malahan diberikan ganjaran pahala dan pengurusan kerjanya turut dihargai. Keseimbangan ini menuntut saintis, teknokrat dan jurutera mengimbangi keperluan manusia di dunia bagi menjadi bekalan di akhirat nanti. Mizan, kesetaraan. Kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara, menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Mizan menuntut agar segala perkara dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan benar menurut sukatan atau had yang ditentukan syariat. Mutlak dan murunah. Tetap dan anjal menurut syariat
terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tidak berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman arak. Namun begitu, pengharamannya boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar'i untuk menggunakannya. Contohnya, arak terpaksa digunakan untuk tujuan perubatan. Kelonggaran ini boleh berlaku seandainya tiada pilihan lain bagi mengubati penyakit yang berbahaya. Kemutlakan dalam hukum diberikan bagi memelihara kesucian prinsip syariat dan keanjalan wajar dilakukan bagi meraihkan sifat manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. Peranan syariah. Pertama, memelihara agama. Agama dalam maqasid asy-syariah berada pada kedudukan yang paling atas yang menjadi tujuan utama syariat. Kedua, memelihara nyawa. Nyawa manusia bukanlah hak mutlak manusia, namun ianya adalah amanah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan penjagaan. Ketiga, memelihara akal. Akal adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada makhluk ciptaannya yang bergelar manusia. Keempat, memelihara maruah. Syariat Islam mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang merosakkan maruah dan keturunan secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, liwat, berzina mahupun tuduhan zina. Kelima, memelihara harta. Pencarian harta hendaklah melalui proses yang jelas halalnya. Matlamat menjadi kaya bukan menjadi sebab untuk menghalalkan segala tindakan yang salah ke arah itu. Pelaksanaan syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. 1. Utamakan yang utama. Yang kedua, matlamat yang tidak menghalalkan cara. Ketiga, pelaksanaan kajian menepati syariah. Keempat, mencegah lebih baik daripada mengubat. Kelima, akidah diutamakan, syariat didahulukan. Itu sahaja dari kami. DEP 5S1 kumpulan 1. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.